Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada I'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala karangan Syekh Al-Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullah. Sambungan kita pada muka surat yang ke-27 dan juga 26. Pada perenggan yang berbunyi wa annallaha azza wa jalla yura fil akhirah. Perenggan yang ketiga terakhir daripada bawah kalau muka surat 27 tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa anna Allah azza wa jalla yura fil akhirati yanzuru ilayhi al-mu'minuna 'iyanan jiharan wa yasma'una kalamahu. Maksud dia bahawa Allah azza wa jalla itu boleh dilihat pada hari akhirat. Orang-orang beriman melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dengan jelas dan mendengar percakapannya. Matan ni kita dah bahas sedikit pada minggu lepas, iaitu pada matan ni Al-Imam Asy-Syafi'i apa yang dia ingin maksudkan? Dia ingin maksudkan bahawasanya dia berpegang bila mana kita di akhirat nanti kita akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang dia sebut dalam matan ni, yanzuru ilaihil mu'minuna 'iyanan jiharan. Orang-orang beriman melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. 'Iyanan dengan mata kepala, jiharan secara jelas. Wa yasma'una kalamahu dan mendengar perkataan percakapan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang dah kita sebut tentang isu melihat Allah Azza wa Jalla ni, ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu akan dilihat oleh semua sekali, tak kiralah mukmin ataupun kafir, bila mana berdiri di padang mahsyar. Annallaha yarahu ahlul mawqif kulluhum mu'minuhum wa kafiruhum fi mawqifil qiyamah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan annallaha yarahul mu'minuna faqat. Allah Ta'ala itu boleh dilihat zatnya oleh orang beriman. Kalau kita tengok dalam matan Imam Syafi'i sebut ni, yanzuru ilaihil mu'minun, kita boleh garis itu, kita boleh lihat Imam Asy-Syafi'i ni dia berpegang dengan pendapat tu, iaitu pendapat yang mengatakan yang boleh melihat Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti ataupun di akhirat nanti khusus bagi orang beriman sahaja. Dan ada satu lagi pendapat mengatakan annahu yarahul mu'minuna wal munafiquna faqat. Hanya boleh dilihat oleh orang beriman dan juga orang munafik. Adapun orang kafir tak boleh lihat langsung. Orang munafik boleh lihat sekejap je, sebagai tanda Allah Ta'ala mempermainkan mereka seperti mana mereka mempermainkan iman mereka ketika di dunia. Sebab munafik ni mereka luarannya iman, dalamannya kufur. Itu tiga pendapat yang saya boleh ringkaskan. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang banyak, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut tentang terhijabnya
orang-orang kafir daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Wa yawma idzin an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini dalam surah Al-Mutaffifin kalau tak silap. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan pada hari tersebut terhijablah orang-orang kafir daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi melihat tu dengan apa? Melihat tu dengan mata. Melihat dengan mata kepala kita ni, dan kita mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Macam mana benda tu berlaku? Wallahu a'lam. Macam mana kita nak sebut pun kita tak boleh nak sebut dengan jelas pada hari ini. Sebab ianya satu benda yang belum berlaku. Tapi kita isbat ataupun kita menerima bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat dilihat. Sebab banyak dalil dalam Quran sebut tentang keadaan orang beriman ataupun satu kelompok manusia ni dia boleh lihat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut adanya wajah-wajah yang bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah bercahaya tu dengan sebab melihat kepada Tuhannya. Ini yang disebut dalam surah Al-Qiyamah. Jadi itu antara dalil-dalil yang cerita tentang bagaimana sabitnya orang beriman ni boleh tengok Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala dia sendiri, iaitu melihat zat Tuhan yang disembah sekian lama ketika mana di dunia. Jadi kita terus kepada matan yang bawah tu, wa annahu fawqal arsh, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu berada di atas arash. Yang ni perbincangan dia kita kena terang bagi detail sikit. Sebab isu ni memang tak berkesudahan sampai bila-bila pun. Iaitu mengisbatkan Allah Azza wa Jalla meningginya dia di atas arash. Kita tengok apa yang para ulama sebut tentang isu ni dulu. Ya'ni wa u'minu bi anna Allah fawqal arsh. Bermaksud Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku beriman Allah Ta'ala itu berada di atas arash. Nak terima tak nak terima, dengar bagi habis dulu bahagian ni. Fasy-Syafi'i rahimahullah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yathbutu al-fawqiyatu, telah mensabitkan keatasan Allah Ta'ala itu di atas arash. Al-fawqiyah ni beradanya di atas ataupun meningginya Allah Azza wa Jalla tu lebih tinggi daripada arash. Kita tak terjemah duduk, kita terjemah meninggi. Sebab itu yang disebut oleh kebanyakan para ulama yang terdahulu. Kalau nak terjemah duduk dia belum tepat juga 100%. Sebab istiwa itu maksudnya meninggi, al-ulu ala wartafa'a. Itu terjemahan yang paling tepat dan paling banyak dipegang oleh para ulama yang terdahulu. Bahkan kalau kita tengok Ibn Munzir dalam kitab dia Al-Ijma', dia kata para ulama telah ijma' mengatakan Allah Ta'ala itu meninggi di atas arash. Bila maksud ijma' ni maknanya tidak ada khilaf. Tengok pada zaman Ibn Munzir lah, dia ni antara zaman yang awal sekitar 400 ataupun 500 tahun. Maknanya yang datang lepas pada tu ada pertelagahan pula. Kita tengok lagi apa yang disyarahkan sini. Wa anna Allaha fawqal arsy wa hadha huwa alladhi dallat alayhi an-nusus kama thabata fi kitabillahi fi 7 mawadhi'. Dan mengisbatkan Allah Ta'ala itu meninggi di atas arash, ini ialah seperti mana yang telah ditunjukkan dalam nas-nas yang banyak yang terdapat di dalam Al-Quran, lebih kurang 7 tempat. Jadi penulis, pensyarah kitab kita ni, dia sebutkan benda tu. Macam saya sebutlah, saya gunakan syarah Bazlul Masa'i oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Yang kita guna ni matan saja. Dia ada syarah di dalam bahasa Arab. Saya guna syarah ni sebab ada orang yang ikut kelas ni secara online, dia tengok dan dia rujuk kepada syarah tu. Syarah tu pada muka surat 52. Dia ada dalam bentuk PDF. Tapi saya tak kongsikan lah. Sebab kita nak fokus kepada faham dia punya makna ni dulu. Bagi orang yang boleh bahasa Arab, mungkin dia boleh pergi kepada syarah matan ni. Kata penulis, kata pensyarah, dia kata isu Allah Ta'ala meninggi di atas arash ni dari segi nasnya jelas, seperti mana yang telah ditunjukkan dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Dia bawalah dalil-dalilnya. Yang pertama dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut pada ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini ayat yang kita biasa dengar. Yang kedua dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-54, Thumma istawa 'alal 'arsy. Itu yang kedua dalam Quran.
Yang ketiga dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat, thumma stawa 'alal 'arsy. Ayat dia lebih kurang. Yang seterusnya yang ke 1 2 3, yang keempat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-59. Allah Ta'ala sebut thumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Itu ayat ataupun tempat yang kelima dalam, yang keempat dalam Al-Quran. Tempat yang kelima dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Allah Ta'ala kata aamintum man fis sama', tidakkah kamu beriman dengan zat yang berada di langit. Ini surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Wa qala subhanahu, dan berkata Allah Ta'ala pada tempat yang ke-6, wa huwal aliyyul azim, dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat 255 ni ayat kursi lah. Okay. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata dialah Tuhan yang maha tinggi. Tempat yang seterusnya yang ketujuh, yang terakhir, ayat yang ke-10 surah Fatir, Allah Ta'ala kata ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'uhu. Kepadanya lah diangkat kata-kata yang baik dan juga amal saleh. Sebab perkataan yas'ad maksudnya meninggi. Yarfa'uhu, di ujung tu diangkat. Jadi ini dalil menunjukkan keberadaan zat Tuhan itu ialah atas lagi pada arash. Kita tak terjemah duduk atas arash. Kita terjemah meninggi, ala wartafa'a. Dan dalam hadis Nabi yang masyhur seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang ke-537, Nabi SAW ketika mana ditanya tentang status seorang hamba perempuan, datang seorang sahabat, dia nak bebaskan hamba perempuan ni, dia tanya Nabi, macam mana nak bebaskan hamba perempuan? Maka bawa hamba perempuan tu pada Nabi. Nabi pun tanya aina Allah. Maka jawab perempuan tu fis sama, hamba perempuan tu, kata Nabi a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah hamba perempuan ni kerana dia ialah hamba yang beriman. Hadis ni pun jadi kontroversi. Ada orang kata hadis ni bukan Nabi tanya lagu tu, Nabi tanya lain. Tapi yang pastinya, saya sendiri telah memastikan hadis ni daripada guru kami bila mana kami belajar di Jordan dulu, Syekh masyhur Hasan Al-Salman. Ni antara tokoh yang masih hidup. Sebab ada orang kata hadis ni ditambah, tidak ada pun dalam Sahih Muslim. Yang pastinya 7 manuskrip yang ditulis pada zaman berbeza. Manuskrip tu disimpan di Uzbekistan. Dan ada sebahagian manuskrip kitab-kitab Sahih Muslim yang lama yang ditulis atas catatan kulit kayu apa semua ni, 7 tempat, 7 milik orang lain yang berbeza-beza daripada zaman yang berbeza-beza merekodkan hadis ni ada. Dan dia datang pada zaman berbeza-beza. Jadi mustahil orang yang lain-lain 7 orang ni dia berpakat sekali nak masukkan hadis tu, sebab datang pada zaman berbeza. Jadi sebahagian orang yang kata tu dia hanya menyebutkan dakwaan, dia tak menyebutkan bukti. Dan orang yang mengatakan hadis ni ada, dia telah membuktikan dalam banyak manuskrip yang lain ada. Manuskrip yang disimpan di Oxford pun ada, manuskrip yang disimpan di Turki pun ada, manuskrip yang disimpan di Saudi pun ada, manuskrip yang disimpan di Uzbek pun ada, manuskrip yang disimpan di Mesir dan Syria pun mensabitkan ada. Hadis ni ada. Jadi benda ni mustahil kita nak kata benda ni baru tambah. Dia benda yang fact ataupun fakta, telah dibuktikan dalam banyak kajian. Okay. Jadi itu nak beritahu dari segi nas dulu. Hadis ada, Quran banyaklah, 7 tempat dah kita beritahu. Okay. Yang jadi masalahnya ialah bila mana ada kumpulan yang tidak bersetuju dengan mengatakan Allah Ta'ala itu duduk ataupun meninggi di atas arash pada zatnya. Ini benda yang kita dah maklum, isu yang dah jadi ketegangan daripada dulu sampai sekarang. Okay. Dia sebut sini waqad ankaral fauqiyah, dan telah memungkiri keberadaan Allah Ta'ala itu tinggi di atas arash ahlul bid'ah, beberapa kumpulan ahlu bid'ah, minal jahmiyah wal mu'tazilah, daripada kumpulan jahmiyah dan juga mu'tazilah. Fa awwalu ba'dhum al-fawqiyatu bil qudrah. Sebahagian mereka mentakwilkan fauqiyah itu, tinggi itu maksudnya ialah kudrat Tuhan, bukan zat Tuhan. Ada yang takwil. Wal jahmiyah ankaru al-fauqiyah wa jami'il mu'tazilah. Jahmiyah dan juga mu'tazilah kedua-duanya memungkiri sifat fauqiyah bagi Allah Ta'ala ni.
Wa qalu innal murada bil fawqiyyati huna fawqiyyatul qadar wal qahr was sultan. Yang dimaksudkan kumpulan yang tak nak terima zat Tuhan ni berada meninggi di atas arasy, mereka akan takwil ataupun mereka akan katakan maksud istawa itu ialah tingginya kedudukan, kekuatan, kehebatan Tuhan, bukan zat dia. Ini kumpulan yang takwil lagu tu. Wa ankaru fawqiyatuz zat, dan mereka itu telah mungkir ataupun tidak mahu terima tentang tingginya zat Allah. Wa hadza man abtalal batil, dan inilah kumpulan yang batil, membatalkan ataupun kumpulan yang tak betul lah dalam istilah lainnya. Balir rabbi subhanahu lahu fawqiyatuz zat, bahkan Tuhan itu subhanah, dia itu zatnya meninggi di atas arasy. Ini dalil yang jelas lah. Okay. Cuma kita kena tahu, mungkin yang kita belajar sistem lama, dia takwil dalam bab ni. Okay. Yang mana kalau kita tengok aliran akidah kita di Malaysia ni, selain daripada aliran yang kita belajar ni, dia ada aliran yang lagi tua, nama dia aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang menjadi isu daripada dulu. Okay. Walaupun malam ni saya cerita, dia tak selesai isu ni. Mungkin akan ada orang tak setuju dengan apa yang kita sebut sini. Okay. Tapi kita kena tahulah, benda ni sudah tak dipersetujui sejak 400 tahun hijrah, 400 hijrah lagi. Kalau kita nak selesai malam ni, penghujung tahun 2020, mustahil lah. Tak akan selesai. Masuk tahun baru pun tak selesai. Cuma cukuplah kita yang ada dalam masjid ni tahu bahawasanya ada kumpulan yang tak kata Tuhan tu berada atas arasy. Mereka takwil semua ayat-ayat yang kata Tuhan ada atas arasy ni, yang maksudnya situ ialah kudrat dia tinggi, bukan dia duduk atas arasy. Okay. Ada kumpulan kata lagu tu. Okay. Ada kumpulan pula kata zat dia yang berada di atas arasy. Yang dimaksudkan itu jelas, zat dia yang ada di atas arasy. Okay. Yang jelas dari segi nas, yang tepatnya ialah yang mengisbatkan keberadaan Tuhan itu tinggi daripada arasy. Dari segi nas jelas yang tu. Yang kata tak berada di atas arasy ni, dia takwil nas. Yang mana kita tahu takwil nas ni, kita tak boleh buat pandai-pandai takwil nas ni. Sepandai-pandai kita tak boleh. Cuma kita kena tahu sebab punca berlakunya macam ni, sebab berlakunya sekitar tahun 300 Hijrah hingga 400 Hijrah ni, berlakunya kumpulan falsafah masuk dalam akidah orang Islam. Yang mana orang-orang yang baru masuk Islam, khususnya daripada Parsi pada waktu tu, mereka terpengaruh dengan falsafah Greek tua. Yang mana mereka mengedepankan akal berbanding nas, sebab mereka tidak hidup dalam ada nas. Mereka hidup dalam keadaan logik akal. Logik seperti Socrates, Plato, apa semua ni lah. Okay. Jadi apa saja benda yang datang dalam bentuk yang metafizik ataupun bentuk yang tak jelas. Metafizik ni benda yang panca indera kita tak boleh cerna. Jadi mereka akan cuba untuk cerna benda ni. Akhirnya mereka mengeluarkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zatnya bukanlah berada di atas arasy. Yang disebutkan dalam Quran berada atas arasy tu ialah perlambangan, kinayah. Ataupun bahasa Melayu ni kita sebut metafora. Ataupun hyperbola, macam-macam lah istilah sastranya. Okay. Tapi yang pasti dari segi nas, betul yang kata duduk atas arasy, yang lebih dekat dengan kebenaran. Okay. Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan, takat tu je. Okay. Pergi lebih-lebih, kita korek lagi dalam, akan ada orang kata kita nak kafirkan orang pula. Okay. Cuma nak pergi sampai takat tu je. Bagi tahu dulu. Maknanya kalau jumpa kumpulan kata lagu ni, okey. Dan para ulama pun iktiraf yang kata tak duduk atas arasy ni masih lagi dalam kategori ahlu sunnah lagi. Taklah keluar daripada ahlu sunnah pun. Kecuali yang melampau. Cuma nak beritahu pada kita sebagai Muslim, kita ada stand kita, iaitu stand kita berdiri di atas nas dulu. Barulah kita nak belok ke tempat lain ataupun kita nak rujuk tempat lain. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada matan yang seterusnya. Wa annal qadara khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla la yakunu illa ma aradallahu azza wa jalla wa qadahu wa qaddarahu. Muka surat 27, masuk sikit muka surat 29. Terjemahan dia, bahawa qadar baik dan buruk semuanya daripada Allah. Tidak akan berlaku sesuatu pun melainkan, muka surat 28, apa yang Allah kehendaki dan takdirkan. Tengok apa yang disebutkan dalam kitab syarah.
Dia kata ya'ni wa u'minu bi annal qadara khairuhu wa syarruhu, bi annal qadara khairahu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Iaitu bermaksud Imam Syafi'i kata aku beriman qadar itu baik dan buruknya dua-dua daripada Allah azza wa jalla. Ya'ni u'minu bi annal qadara al-asya'a kulluha al-khairu wasyarr alimallahu dhalika fil azal wa katabahu fil lawhil mahfuz wa arada kulla syai'in an yahsula fi hadzal wujud wa khalaqa kulla syai'in fi hadzal wujud. Maksud dia apa? Maknanya mengisbatkan oleh Imam Syafi'i ini Allah Ta'ala itulah yang menjadikan segala sesuatu baiknya ataupun buruknya. Dan Allah Ta'ala telah mengetahui kita ni nak pergi ke arah baik ataupun nak pergi ke arah buruk. Dan semuanya itu telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui semua ni sekali sebelum adanya makhluk-makhluk. Maknanya sebelum wujud kita ni, benda tu dah ada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Isu beriman dengan qada dan qadar ataupun beriman dengan qadar, sebahagian para ulama dia sebut qada dan qadar, sebahagian kata qadar. Dia ada beza. Qada dan qadar ni dia mari kedian. Kalimah tu mari sekitar 400 hijrah ke bawah sampai ke zaman kita ni. Yang kata qadar saja ni dia berlega sekitar tahun 100 hijrah hingga 300 hijrah waktu tu. Sebab tu Imam Syafi'i ni dia wafat tahun 204 hijrah, dia duduk dalam kumpulan yang awal. Zaman tu dia akan sebut dalam isu ni qadar baik, qadar buruk. Zaman kita ni kita belajar, kita akan dengar perkataan qada dan qadar. Dia ada pembahagian. Saya nak sebut hak yang zaman kita dulu. Qada dan qadar. Qada dan qadar ni, qada makna lain, qadar makna lain. Qada ni maksud dia apa? Ketentuan yang tak akan berubah. Bila mana satu orang tu dapat ketentuan tu tak berubah sampai mati. Contoh, lahir sebagai lelaki, dia tak berubah jadi perempuan dah. Melainkan dia saja nak ubah. Dia tak berubah. Kalau dia nak ubah pun orang tahu dia dulu asal lelaki. Contoh lain, dia dilahirkan bangsa Melayu, tak berubah jadi Siam, jadi Cina dah sampai mati. Kekallah dia dengan Melayu pun. Dan yang kedua dia panggil qadar. Qadar ni apa? Qadar ni satu benda yang kita buat dengan usaha kita, dia berubah. Kita kurang berusaha, dia jadi kurang. Lebih berusaha, dia naik lagi. Contoh, kalau belajar, rajin belajar, cerdik. Malah belajar, kurang cerdik. Rajin kerja, adalah duit. Kurang kerja, tak ada duit. Jaga kesihatan, tubuh badan pun sihat. Kurang jaga kesihatan, mudah kena penyakit. Adat kata dari segi akalnya. Tapi qadar itu pun kadang-kadang boleh berubah dengan ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Okay. Itu qada dan qadar. Okay. Adapun zaman awal, dia hanya sebut qadar. Qadar ni masuk sekali dalam tu ketentuan yang tak berubah. Macam jantina, bangsa, ni tak berubah. Masuk sekali lah dalam tu. Dia tak bagi. Zaman awal ni dia tak banyak sangat perkataan dalam bab akidah ni. Zaman kedian ni je dia banyak sebut. Okay. Jadi kata Imam Syafi'i, aku beriman Allah Ta'ala buat semua sekali. Baik buruk ni dia buat, dan kita pilih baik buruk ni pun dia dah tahu. Sebelum bila? Sebelum kita ada. Maknanya bukanlah Tuhan ni dia tahu kita jadi baik jadi buruk lepas kita keluar pada perut mak kita, baru dia tahu dia akan pilih apa. Tak. Itu tidak menunjukkan dia sebagai Tuhan, sebab dia lemah. Kena tunggu keluar dulu baru boleh buat perancangan. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok dalam matan ni. Apa lagi yang disebut sini? Walihadza qala al-muallif, oleh yang demikian telah berkatalah pengarang, la yakunu illa kama aradallahu azza wa jalla wa qadahu wa qaddarahu. Oleh yang demikian maksud dia tu tidak akan berlaku sesuatu pun melainkan apa yang dikehendaki dan juga apa yang ditakdirkan. Apa yang disebut sini? La yakunu fi hadzal wujud illa ma aradahu Allah, tidak berlaku sesuatu tu kecuali apa yang Allah Taala kehendaki. Wa maratibul qadar, dan martabat qadar ni arba'atun, ada 4. La yatimul imanu bil qadar,
tidak sempurna iman kita dengan qada dan qadar ni illa bil imani biha, kecuali dengan beriman ke semua empat-empat ni. Empat martabat ni tak ada sebut dalam buku kita. Saya sebutkan satu persatu. Martabat yang pertama, al martabatul ula, al ilmul azaliyyu wa huwa al imanu bi anna Allah alima kullama yakunu fi hadzal wujud ilman azaliyan. Martabat pertama dalam bab qadar ni, kita kena beriman ilmu Tuhan dalam bab qada dan qadar ni dia panggil ilmu azali. Sejak azali lagi kita selalu guna perkataan tu. Maksudnya apa? Maksudnya semua benda yang dah berlaku pada kita ni ataupun yang akan berlaku ni Tuhan dah tahu. Bila? Sebelum ada kita, sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada malaikat, sebelum ada muka bumi, sebelum dan sebelum, maknanya waktu tu Tuhan seorang je duk ada, tak ada orang lain. Waktu tu dia dah tahu dah. Itu dia panggil ilmu azali. Al-martabatus tsani, tingkatan yang kedua, al-kitabah. Kita kena beriman Allah Ta'ala ni bila mana dia nak jalankan qada dan qadar hamba dia, dia tulis. Al-kitabah, al-kitabah maksud dia tulis. Al-imanu bi anna Allah kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz. Beriman Allah Ta'ala yang telah menulis segala sesuatu ketentuan kita ni dalam lauh mahfuz qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah kama fil hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kata pensyarah, dia kata Allah Ta'ala, kita beriman Allah Ta'ala telah tulis segala sesuatu dalam lauh mahfuz sebelum tercipta langit dan bumi dengan kadar 50,000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi telah ditulis dalam catatan nama dia Lauh Mahfuz. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, kataballahu maqadiral khalaiqi, Allah Ta'ala telah tetapkan takdir makhluk-makhluknya qabla an yukhliqas samawati wal ard, sebelum dijadikan langit dan bumi bi 50,000 sanah dengan 50,000 tahun. Qala wa arshuhu 'alal ma', dan berkata Nabi, sesungguhnya arasy Allah itu berada di atas air. Hadis sebut lagu tu. Kita beriman qada dan qadar kita ni semua Tuhan tulis dah ke. Dan hadis ni riwayat daripada sahabat bernama Abdullah bin Amr. Tu martabat yang kedua. Maknanya mula-mula Tuhan ni ilmu dia ilmu azali. Apa yang dia nak buat pada kita ni dah ada dalam plan dia. Kemudian yang kedua dia tulis. Martabat yang ketiga, al-masyiah wal iradah. Ketentuan dan juga kemampuan. Al-masyiah tu maksudnya kemahuan pun boleh terjemah situ. Wal iradah, dan juga kekuatan, kemahuan Tuhan nak buat. Fa kullu syai'in fi hadzal wujud qad sabaqat fihi masyiatillahi wa iradatihi. Setiap benda yang telah wujud atas dunia ni telah didahului dengan kehendak Tuhan dan juga iradatnya. La yaqa'u syai'un fil wujudi illa ma aradahu. Tidak berlaku sesuatu pun atas dunia ni melainkan Tuhan yang mahukan dan Tuhan yang berkuasa menjadikan benda tu terjadi. Ini martabat ketiga dalam bab qadar. Martabat yang keempat, al-martabatur rabi'ah al-khalqu wal ijad. Al-khalqu maksudnya Tuhan menjadikan dan melaksanakan benda tu. Kama qala Allah, seperti mana firman Allah, wa khalaqa kulla syai'in, dia menjadikan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan dia telah mentakdirkan takdir itu berlaku. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah Ta'ala itu yang telah menjadikan segala sesuatu. Okay. Jadi martabat yang pertama ilmu azali, yang kedua Tuhan tulis, yang ketiga Tuhan berkehendak, yang keempat Tuhan jalankan benda tu ataupun laksanakan benda tu. Ini empat martabat qadar. Bila mana kita beriman jelas empat-empat ni, maka kita dah dikira sebagai beriman pada qada dan qadar Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok, antara benda yang boleh mencacatkan keimanan seseorang terhadap qada dan qadar itu, dia menafikan salah satu daripada empat ni. Dalam usul Syiah, Syiah ni dia ada usul dia macam Ahlus Sunnah. Okay. Syiah ni dia ada satu konsep. Konsep dia disebut sebagai, dalam bab beriman pada Allah Ta'ala ni, dia panggil konsep badak.
Badak ni dulu pernah ada pengaruh dia dalam Al-Arqam, kumpulan yang diharamkan dulu. Konsep dia ada. Okay. Badak ni saya nak bagi contoh macam mana. Saya ambil contoh yang Arqam dulu. Okay. Bila mana berlaku perang antara Iraq dengan Iran zaman Saddam Hussein. Pada waktu tu sekitar tahun berapa saya tak ingat, 70-an ataupun 80-an lebih kurang. Okay. Bila mana berlaku peperangan tu, majoriti kumpulan Arqam ni mereka ada duduk. Waktu tu empire dia orang dah luas, bukan hanya Malaysia saja. Mereka dah ada penempatan di Jordan, dah ada penempatan di Syria, di Turki, di Syam ni kuat. Untuk wilayah Syam ni kuat. Sampai hari ni pun masih lagi ada penempatan situ. Okay. Pada waktu tu dia punya pengasas tu masih lagi hidup. Asy'ari Abuya yang meninggal dah. Okay. Dia keluarkan satu kenyataan, minta semua ahli Arqam balik ke Malaysia yang ada di wilayah tu. Yang ada di wilayah Syam ni balik. Jordan, Syria, Iraq pun ada sikit. Yang Turki pun balik. Okay. Sebab apa? Sebab dia menjangkakan bila mana berlaku perang antara Iraq dan Iran ni, maka dataran Syam ni akan jadi padang jarak, padang kukur. Maknanya dataran Syam ni turut akan terkena tempias daripada perang tu, menyebabkan kawasan tu akan hancur ranak dengan peperangan tu. Takdir Tuhan, peperangan tu berlaku dan Jordan, Syria okey, tak kena apa-apa. Okay. Jadi orang tanya balik kepada Abuya ni. Dulu suruh balik, kerah semua suruh balik. Okay. Sekarang ni bacaan dulu tu tak betul. Sebab dia dakwa bacaan dulu tu ialah bacaan yang bersifat wahyu. Mana dia kata dia dapat ilham ke apa semua. Okay. Lalu orang tanya pada dia, macam mana ni? Dah balik dah, kita dah keluar kos banyak balik. Okay. Dia kata Allah Ta'ala rancang lain. Jawapan dia. Tak jadi padang jarak, padang kukur, dia rancang lain. Okay. Konsep tu dia panggil konsep badak. Apa yang kita buat bacaan tu tak jadi, lalu kita kata Tuhan rancang lain. Itu yang Arqam. Yang versi Syiah apa dia? Rancangan diorang terhadap keluarnya Imam Mahdi. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita buat bacaan dalam bab Syiah ni, antara yang Syiah duk tunggu sampai hari ni ialah Zuhuril Mahdi Al-Muntazar. Kezahiran Mahdi Al-Muntazar. Bila ni? Lama dah. Sekitar 700 Hijrah. Sampai sekarang mereka duk tunggu. Pada tahun 600, 500, 600, 700 Hijrah ni, mereka ni akan buat satu perayaan di satu tempat nama dia Sirdab di Iraq. Sirdab tu ada kawasan gua kecil. Dikatakan Imam Mahdi telah mengalami ghaib sughra di situ. Ghaib sughra ni maknanya hilang. Dia sempat beranak sekejap, keluar, hilang. Jadi kumpulan Syiah akan buat macam-macam upacara bila mana sampai hari Ashura dia akan pergi situ di Sirdab ni. Upacara tu dibuat ratusan tahun. Sampailah zuhur ataupun zahirnya Khomeini yang telah menjatuhkan Shah Iran, kerajaan Shah Iran, kerajaan yang liberal yang memerintah Iran pada waktu tu. Dia jatuhkan kerajaan tu dengan pengaruh dia. Dia telah buat satu konsep, iaitu konsep yang dipanggil sebagai Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni maksud dia apa? Ketuanan imam ayatullah dalam pemerintahan negara. Dia bukan setakat dia sebut dia tu suci saja, bahkan konsep pemerintahan Iran ni pun dia beza dengan Malaysia. Yang paling atas sekali ialah Wilayatul Faqih, baru pergi pada presiden bawah-bawah tu. Okay. Konsep ni dia reka, Khomeini reka. Sebab Khomeini ni dia daripada kalangan ulama Syiah juga. Dia ada tulis kitab dalam bahasa Arab pun ada tulis, dalam bahasa Parsi pun ada tulis. Okay. Dia kata Imam Mahdi tak keluar, jadi dia sakkan kerja keluarnya tu kepada orang lain. Itu dia panggil konsep badak. Sebab tunggu 400 tahun ni tak keluar-keluar, buat perayaan habis duit banyak. Sampai zaman dia naik, dia mansuhkan perayaan ataupun sambutan menunggu Imam Mahdi di gua di Sirdab tu. Tak ada. Zaman dia dah tukar, tak ada. Dia kata Imam Mahdi dah bagi tahu bahawasanya kerja-kerja mengurus dunia ni dia sak pada Wilayatul Faqih, iaitu dia
Dia kata itu projek baru Tuhan. Itu pun dia panggil badak juga. Jadi ini yang ada dalam Syiah. Kita tidak ada unsur badak ni, tak ada. Kerajaan mana jatuh, kerajaan mana naik, kita tak kata okey Tuhan dah tukar PM Malaysia orang lain. Kita tak sebut lagu tu. Kita akan sebut dengan takdir Tuhan, umumnya takdir Tuhan. Kita tak kata Tuhan plan lain. Sebab tu tak boleh menasakkan satu bacaan kita tu sebagai bacaan yang kita sebut sebagai pasti, tak boleh. Tapi Syiah dia boleh terima sebab dia memang ada ketuanan imam tu dia terima. Maknanya kaul imam itu ialah kaul yang sama taraf dengan Quran dan hadis. Kita kena terima. Wilayatul faqih ni ialah ketuanan imam. Sebab tu imam ayatullah dia orang ni tak boleh disanggah mudah-mudah. Sebab dia ada orang kata apa, authority dalam kata-kata dia. Okay. Jadi martabat Ahlus Sunnah cuma 4 saja. Ilmu azali, kitabah, masyiah, yang last sekali ialah al-khalqu wal ijad. Okay. Jadi nak sebut pada kita, berimanlah kita bila mana kita percaya pada 4 ni, kita dah dikira sebagai beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab qada dan qadar. Okay. Dia datangkan masalah sini. Ba'dun nas yaqul, sebahagian manusia berkata, laula as-sayyaratu ma wasalat fil waqt wa laula al-habsu ma bara'a saqi wa yaqulu hadha maqsudi fihi sabab. Okay. Dia kata, andai orang berkata kenderaan aku ni tak sampai pada waktu yang sepatutnya, andai ada orang berkata sekiranya kita berubat lagu ni sepatutnya dah baik, okay, apakah nak faham ataupun kaedah kita nak faham dengan qada dan qadar Tuhan ni? Wal jawab anna hadha la yajuz lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tahassuri 'anil qadar wan nisbatu ila as-sabab. Fa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarallahi wa ma syaa fa'al fa in law taftahu amal syaitan. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau ada benda berlaku pada kita, contoh berlaku benda-benda musibah, naik kereta rosak, ataupun naik kereta accident, mati yang naik sekali dengan kita, ataupun kita berubat tak baik, hantar sini pun tak baik, hantar sini tak baik. Okay. Macam mana nak faham benda tu? Macam mana nak faham qadar tu? Okay. Satu hadis Nabi kata, wa in asabaka syai'un, sekiranya terkena kita ni satu benda, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kita kata kalau aku buat lagu ni dan begini dan begini, tak jadilah benda tu. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qadarallah, Allah Taala telah takdirkan, wa ma syaa fa'al, apa yang dia kehendaki telah berlaku. Fa in law taftahu, sekiranya kita buka masalah qadar ni, amal syaitan, syaitan pun akan ambil pot situ, beraksi situ. Contoh kita kena musibah apa-apa, kita pun kata kalau hari tu aku tak keluar, tak bawa kereta, tak kena kot. Benda lagu tu dia boleh ganggu iman pada qadar. Tuan-tuan masih ingat ketika mana MH370 hilang, sampai hari ni pun hilang, tak dengar berita. Okay. Bila mana hilang tu, gemparlah Malaysia ni. Okay. Macam-macam wartawan keluarkan liputan, dan antara yang wartawan buat ialah pergi jumpa mangsa-mangsa, keluarga mangsa yang dalam kapal terbang Malang tu. Okay. Pergi tanya, pergi cari dekat Menara Tinjau di KLIA tu, kawasan ujung belakang dekat dengan surau tu. Okay. Buat wawancara kepada beberapa orang keluarga mangsa, tanya apa perasaan selepas tahu berita ni. Wartawan pun satu hal tanya benda lagu tu. Maka jawablah beberapa orang ahli keluarga ni yang saya tengok lah. Dia kata anak saya sepatutnya dia tak beli tiket tarikh tu, dia nak beli tarikh lain, tapi dia terbeli tarikh tu. Jadi mak cik tu pun kata kalau anak saya tak beli, dia tak hilang kot. Benda lagu tu tak boleh tanya sebenarnya, tak boleh sebut lagu tu. Dia tak boleh kita buka balik benda-benda seperti itu. Bila mana kita buka, kita akan jadi problem pada takdir Tuhan. Kita rasa macam kenapa Tuhan buat lagu ni? Ataupun aksiden mana-mana lah, aksiden bas ke, nak balik raya, aksiden bas,
Bas terbalik 17 orang, 18 orang mati masuk gaul. Tragedi Aidilfitri, bagi nama pula, tragedi Aidilfitri. Okey. Cukup setahun TV3 punya cerdik pergi cari balik keluarga hak yang dah mati 17 orang tu. Cari 2 hari nak raya. Dahsyat lagi, hari raya tayang benda tu. Tanya, apa perasaan makcik? Tak payah tanya perasaan, confirm sedih. Tak ada dia kata saya gembira lah sebab memang dia ni pun hidup buang duit banyak ah. Dia tak kata lagu tu. Tak sanggup lah dia nak kata lagu tu. Saya memang syukur lah dia mati. Memang dah lama duk idam dia mati. Okay. Dia tak akan jawab lagu tu. Kesedihan lama dibuka kembali. Sepatutnya habis dah. Hari aksiden tu dah habis dah. Tapi dibuka balik. Nabi kata, fa illau fattaftahu, kalau buka amal syaitan, syaitan akan ambil bahagian situ. Syaitan akan jadikan Tuhan ni tak adil. Mula-mula dia rasa lagu tu. Lepas pada tu dia akan rasa Tuhan ni zalim. Lepas tu dia akan pergi lebih lagi. Sebenarnya tipu je sembah Tuhan ni. Kita yang ejah dunia ni macam mana? Dia akan pergi pada tu. Dia akan naik step by step by step. Okay. Sebab tu kalau tengok benda ni Nabi tak buka. Nabi tak akan buka. Sebab tu bila mana berlaku kekalahan orang Islam dalam perang Uhud, Nabi tak salahkan tentera memanah yang turun daripada Jabal Rumah tu. Tak ada lah lepas pada perang ni buat postmortem, Nabi kata kalau geng pemanah tak turun, kita menang hari tu. Nabi tak kata. Sebab benda lagu tu pertama menyebabkan kawan yang jadi tentera pemanah tu hidup dalam keadaan dirundung resah. Rasa bersalah. Pergi masjid orang tahu ni muka-muka turun ni gila harta hari tu. Dia jadi rasa bersalah. Nabi tak buka. Sebab benda-benda seperti tu boleh menyebabkan orang rasa kalau zaman kita ni tak mustahil boleh pergi pada bunuh diri. Boleh pergi pada bunuh diri. Tengok zaman sekarang ni, zaman berlaku Covid ni, antara masalah yang orang duk bercakap ialah masalah ekonomi. Orang yang ada kerja, tak ada kerja. Orang yang dulu dia punya sara hidup cukup jadi tak cukup. Kalau tak clear dalam bab qada dan qadar Tuhan ni, dia akan pergi pilih benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kita akan tengok ada orang resah duduk dalam rumah menung, fikir nak bunuh diri. Tadi petang tadi sebelum saya main kuliah ada orang hantar satu keratan akhbar lah. Akhbar Metro ke apa, tak tahulah betul ke tak. Seorang lelaki di Perak ke di mana, dia bunuh diri. Dia nak bunuh diri. Tapi sebab api tu panas tak jadi bunuh diri. Tahu pun api tu panas. Okay. Maknanya plan asalnya nak bunuh diri. Test bakar diri, tak jadi panas, tak jadi balik bunuh diri. Maknanya nak beritahu kepada kita ini problem yang dihadapi oleh manusia sebab dia tak boleh beriman pada qada dan qadar Tuhan. Okay. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia tekan benda ni. Sebab tu kalau tengok benda-benda seperti ni orang duk katalah macam-macam masalah nak bunuh diri apa semua. Kalau kita cek dia akan pergi kepada masalah kekosongan jiwa dan tak rasa hebat pada Tuhan tu, tak rasa Tuhan yang mencatur alam ni apa semua. Dia rasa kerana dialah dia dapat sekarang ni. Perasaan itulah yang akan mengganggu iman pada qada dan qadar. Perasaan tu. Sebab tu kita ni bila mana kita kerja ataupun kita buat apa-apa, kita dapat apa yang kita nak tu, kita dapat. Kita jangan lupa diri. Sebab tu orang beriman dia diajar untuk bersyukur supaya dia tahu dia dapat tu kerana Tuhan, bukan dia dapat kerana dia rajin kerja. Kalau dia kekal dengan perasaan tu, saat dia jatuh, dia akan mempersalahkan diri dia akan problem nak terima qada dan juga qadar daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu pengalaman saya masa saya duduk di Jordan ni, tahun 2012 tu berlaku revolusi Syria. Perang. Saya tak pernah masuk Syria lah sebab Syria kita pergi je tahun 1 dah Syria ni under attack dah. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak masuk. Okay. Waktu tu tengok ramai lajiin pelarian daripada Syria masuk. Okay. Pelarian-pelarian yang masuk ke Jordan pada waktu tu bukanlah daripada kalangan orang yang susah di negara dia orang. Orang kaya. Saya jumpa satu orang duduk perkemahan belakang universiti. Belakang universiti saya belajar ni kemah pelarian. Bukan rumah, kemah. Waktu tu pula musim sejuk. Musim sejuk di Jordan ni boleh pergi 10 darjah Celsius, 9, bahkan pernah pergi negatif 5 pun. Tuan-tuan boleh bayang duduk dalam kemah. Bukan duduk dalam rumah batu. Kita duduk dalam rumah batu lagu ni pun rasa sejuk. Okay. Jadi bila mana
Saya jumpa satu orang tu, dia cerita, dia ni lajiin Suriyin, dia pun cerita, dia kata dia dulu di Syria orang yang sangat kaya. Dia punya income, pendapatan sehari ni 2,000 USD sehari. Banyak kaya. Sebab dia ada banyak kedai makan, dia pun pembekal hardware ni, barang-barang binaan ni. Sehinggalah berlakunya serangan tu, kedai dia dirampas, barang-barang dia dirampas, termasuklah kenderaan terakhir yang dia ada, yang dia gunakan untuk lari daripada Dar'a nak masuk ke Jordan tu pun dirampas. Dan dia berjalan kaki lebih kurang 200 km masuk ke sepadan Jordan bersama dengan anak dan isteri dia. Tapi waktu kita duduk cakap dengan dia tu, dia duduk sebut, "Bas alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Allah Taala panjangkan nyawa aku." Dia tak ada lah kata, "Kenapa jadi perang Syria? Dia susah aku." Tak ada. Mana kita boleh tengok dia punya, tak ada lah dia rasa nak bunuh diri apa semua, tak ada. Mana dia ada kejelasan dalam bab qada dan qadar. Mana saat dia jatuh, dia masih lagi boleh menilai dia itu sebagai seorang hamba. Jadi kita boleh tengok itu kesan qada dan qadar Allah Taala ketetapan tu. Kemudian kita tengok wa anna khairan nasi, muka surat 29, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ummati Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib rahmatullahi alaihim ajma'in wa atawallahum wa astaghfiru lahum wa li ahli al-jamal was-siffin al-qatilin wal maqtulin wa jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan dia muka surat 28, bahawa sebaik-baik manusia dalam kalangan umat ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meredai mereka semua. Aku menyayangi mereka dan memohon keampunan buat mereka, serta para sahabat yang terlibat dalam perang Jamal dan juga perang Siffin, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Demikian juga seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perenggan ni pendirian Imam Asy-Syafi'i terhadap para sahabat. Dia kata wa u'minu bi anna khairin nas, aku beriman sebaik-baik manusia ini ba'dar rasul, selepas Rasulullah, min hadhil ummah, daripada umat ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini kedudukan yang paling teratas, sebaik-baik manusia. Maknanya dia bukan mazhab rendahkan sahabat. Sebab pada waktu ni Imam Syafi'i pun dituduh dengan tuduhan sebagai seorang Syiah. Syiah ni maksud dia apa? Musabbis sahabah, pencela ataupun pencaci maki sahabat. Kalau dia mazhab caci maki sahabat, dia tak sebut lagu ni. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata kata yang syarah sini, dia kata wa haula'i hum khulafa'ir rasyidun al-arba'atu ridwanullahu alaihim. Mereka semua ni khulafa ataupun khalifah ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang cerdik. Ar-rasyidin ni maksudnya yang terpilih, yang cerdik. Al-arba'ah, daripada kalangan 4 orang, ridwanullahu alaihim, ya Allah Ta'ala redha kepada mereka. Huna ata bil waw wa sayati fi ma ba'da bi'ataf kulla wahidin ala akhar bi thumma wa hadha awla an yu'ta bi thumma yuqalu khairun hadhihi al ummah Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. Kata yang syarah matan ni, dia kata Imam Syafi'i dia sebut situ Abu Bakrin wa Umara wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyu. Dia guna perkataan wa. Dalam bahasa Arab, waw ni bermaksud dan fungsi dia banyak. Fungsi huruf waw ni ada 14 fungsi dalam ilmu nahwu. Okey. Cuma waw sini bukan bermaksud waw ataf. Waw ataf ni maksudnya kemudian ataupun kata sambungan. Tapi waw sini menunjukkan at-tafdhil, kelebihan. Maksudnya Abu Bakar paling afdal lepas Nabi. Summa, kemudian lepas Abu Bakar, Uthman. Maknanya dia sebut wa Umar, wa Uthman, wa Ali ni bukan 4 orang ni sama level. Tak. Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar lagi tinggi level dia. Umar dengan Uthman, Umar lagi tinggi level dia. Uthman dengan Ali, Uthman lagi tinggi level dia. Dan begitulah sedikit demi sedikit sampailah kepada semua sahabat.
Sahabat ni ada berapa orang? Mengikut riwayat mengatakan 140,000 orang. Berdasarkan riwayat Nabi menunaikan Hajjatul Wada', haji terakhir, sahabat melihat kumpulan manusia yang duduk dengar khutbah Nabi ni takribi anggaran 140,000 orang. Semua hari itu jadi sahabat Nabi. Semua hari itu jadi sahabat Nabi. Tapi yatafawatun baina tafadulihim. Bergantunglah kelebihan mereka antara satu sama lain. Maknanya walaupun semua sahabat tak sama kedudukan. Kita beri laluan azan dulu. Kita sambung sikit lagi apa yang disebut sini. Wa anna khairan nas, sebaik-baik manusia selepas Rasulullah itu, min hadhil ummah, daripada umat ini, Abu Bakar, ialah Abu Bakar, wa Umar, dan kemudian Umar. Waw situ maksud dia at-tafdil ataupun al-maratib dengan makna summa, bukan dengan makna dan sebagai kata sambung. Maknanya menunjukkan sama rata Umar, Uthman, Ali ni tak, tapi menunjukkan kelebihan dan juga martabat. Okay. Jadi ini susunan para sahabat yang paling afdal. Sebab tu ada mimpi seorang sahabat ni, bila mana dia mimpi tengok berlakunya hisab. Berlakunya hisab. Okay. Dalam mimpi tu dia melihat turunnya mizan, timbangan yang menimbang amalan manusia. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menimbang amalan Umar dan juga Abu Bakar. Ni sahabat mimpi. Okay. Bila mana dia tengok dalam mimpi tu, Allah Ta'ala timbang antara Umar dan Abu Bakar, farajjaha Abu Bakrin, maka beratlah Abu Bakar dalam mimpi itu. Kemudian ditimbang pula antara Umar dengan Uthman, kata dia farajjaha Umar, maka beratlah Umar. Timbang antara Uthman dan Ali,
farajjaha Uthman bin Affan. Ini hadis tentang kelebihan para sahabat dari segi kedudukan. Sebab tu yang paling top ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak adalah yang lebih daripada tu lagi berbanding sahabat-sahabat yang lain. Cuma yang paling top ni ialah 4 orang ni. Okey. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Rahmat Allah ke atas sekalian mereka. Ini doa ataupun penyaksian Imam Asy-Syafi'i terhadap mereka semua sekali. Wa atawallahum, kata Imam Asy-Syafi'i, aku menyayangi mereka, wa astaghfiru lahum, dan aku memohon keampunan buat mereka. Adakah para sahabat ni dia buat dosa sehingga kena mohon ampun? Mohon ampun ni menunjukkan mohon diberi darjat. Mohon diberi darjat. Dan juga mohon dibersihkan para sahabat ni daripada segala kekotoran dosa-dosa kecil. Sebab sahabat-sahabat ni pun dia stay dalam kalangan manusia yang boleh melakukan dosa. Tapi dia bukan jenis yang selalu duk buat dosa lah. Jadi dia sahabat ni kumpulan yang terbaik, umat yang terbaik, generasi umat akhir zaman yang terbaik. Mereka tak terlibat dengan dosa. Sebab tu Quran, Nabi sendiri mengatakan mereka ni ahli syurga. Bukanlah maknanya tak pernah buat silap. Ada buat silap, tapi mereka cepat sedar bila mana dia buat silap. Itu beza antara para sahabat dengan kita. Kita buat silap ni kita payah sikit nak minta ampun pada Tuhan, lambat sikit. Kita lengah kan. Tapi para sahabat dia cepat sedar, dan Allah Ta'ala tinggikan darjat dengan sebab bila buat salah tu cepat bangkit daripada kesalahan tu. Jadi rasanya kita berpada situ ialah kot, sebab perbahasan untuk Siffin, peperangan Siffin dan peperangan Jamal tu agak panjang. Saya tak mahu sebut lagi malam ni, kita sebut minggu depan. Sahabat-sahabat, status sahabat dalam perang Siffin dan perang Jamal kita akan cerita minggu depan. Jadi setakat itu saja perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.